Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ubek. Langsung aja di subscribe. Oke, udah langsung di like nya. Udah di like, jangan lupa tombol notifikasinya ya. Oke, udah di komentar. Bis ini lu komen separah-parahnya, tapi masih dalam batas wajar. Oke. Kali ini gue penasaran sama Pulau Natuna ya. Bagaimana dia bisa membelah geografi antara pulau yang satu dengan pulau kedua. Maksud gue pulau Malaysia yang di atas Sumatera dan di Kalimantan. Di Natuna ada di tengah-tengahnya tuh. Nah, ada lagi tuh Laut Cina Selatan tuh. Orang Cina yang mengaku bahwa Pulau Natuna itu adalah bagian dari Cina Selatan. Bagaimana Pulau Natuna menjadi milik Indonesia? Nah, ini gue penasaran di sini nih. Nah, gue dapatnya video ini di channelnya APHD Channel ya. Ini kepunyaan, barangkali siapa tahu, maaf kalau salah. Kayaknya ini kepunyaan dari teman di Malaysia. Macam tak betul je budak ni. Bagaimana Pulau Natuna menjadi milik Indonesia, Laut Cina Selatan, sehingga kini menjadi kawasan isu pertikaian antar bangsa yang melibatkan beberapa negara Asia Tenggara, termasuk negara Cina gitu. Dia bilang nih, dianggap sebagai kawasan perairan yang paling banyak berlakunya tuntutan sepadan. Salah satu case unik melibatkan kawasan Laut Cina Selatan berkait dengan sebuah gugusan kepulauan yang digelarkan di peringkat antar bangsa sebagai Kepulauan Natuna. Apa yang menarik mengenai kepulauan ini ialah kedudukan sebenarnya terletak dalam garisan geografi Malaysia, tetapi ia diisytiharkan sebagai salah satu jajahan kerajaan Indonesia. Dia boleh diibaratkan sehingga satu garis lurus dilukis di atas peta dari Terengganu ke Sarawak. Garis itu pasti akan melintasi Kepulauan Natuna. Nah, di situ tuh, inilah yang menimbulkan banyak persoalan. Bagaimana pulau itu diserahkan kepada negara Indonesia? Nah, ini yang menarik ini guys. Kepulauan Natuna adalah gugusan kepulauan yang berselerakan di tengah-tengah Laut Cina Selatan yang memisahkan semenanjung Malaysia. Wow, Sabah dan Sarawak. Oh, sorry, berarti yang tadi itu Sabah ya. Sabah Sarawak gitu ya. Ia terletak lebih kurang 450 km di utara Pulau Singapura. Pulau terbesar dalam gugusan Kepulauan Natuna adalah Pulau Serindit atau nama lainnya Pulau Bunguran. Nama antara bangsa yang diiktirafkan bagi Pulau Bunguran ialah Natuna. Walaupun dikatakan terpencil, Kepulauan Natuna terletak di kawasan laluan utama perdagangan antara Asia Timur dan Asia Barat. Jadi dalam video ini kita akan melibatkan bagaimana Kepulauan Natuna boleh menjadi milik Indonesia. Oke. Kita ke channelnya, kita rekam layar dulu. Nah, di sini sudah ada, di layar kita sudah ada daripada channel APHD Channel ya. Wow, channelnya udah banyak juga nih abang ini nih. 484.000 subscriber. Dan di sini saya belum subscribe dia, kita subscribe dulu sebagai dukungan tes. Dan mohon izin ya untuk yang punya channel, saya mohon izin meminjam videonya. Mohon izin dipinjam. Dan di sini saya sudah menyiapkan videonya, langsung aja kita menontonnya.
Laut Cina Selatan sehingga kini menjadi kawasan isu pertikaian antarabangsa yang melibatkan beberapa negara Asia Tenggara termasuk negara China. Dianggap sebagai kawasan perairan yang paling banyak berlakunya tuntutan sepadan. Salah satu kes unik melibatkan kawasan Laut Cina Selatan berkait dengan sebuah gugusan kepulauan yang digelarkan di peringkat antarabangsa sebagai Kepulauan Natuna. Apa yang menarik mengenai kepulauan ini ialah kedudukannya sebenarnya terletak dalam garisan geografi Malaysia, tetapi ia diisytiharkan sebagai salah satu jajahan kerajaan Indonesia. Ia boleh diibaratkan sekiranya satu garisan lurus dilukis di atas peta dari Terengganu ke Sarawak, garisan itu pastinya akan melintasi Kepulauan Natuna. Inilah yang menimbulkan banyak persoalan bagaimana pulau itu diserahkan kepada negara Indonesia. Kepulauan Natuna adalah gugusan kepulauan yang berserakan Indonesia di tengah Laut Cina Selatan yang memisahkan semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Belanda atau gimana. Ia terletak lebih kurang 450 km di utara Pulau Singapura. Pulau terbesar di dalam gugusan Kepulauan Natuna adalah Pulau Serindit atau nama lainnya Pulau Bungguran. Nama antarabangsa yang diiktiraf bagi Pulau Bungguran ialah Natuna. Walaupun dikatakan terpencil, Kepulauan Natuna terletak di kawasan laluan utama perdagangan antara Asia Timur dan Asia Barat. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana Kepulauan Natuna boleh menjadi milik Indonesia. Teruskan menonton. Selepas penubuhan negara Republik Indonesia pada 17 Ogos 1945, iaitu kira-kira 10 tahun selepas kemerdekaan mereka, pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk membesarkan garis sempadan lautan mereka daripada jarak 3 batu nautika kepada 12 batu nautika, dan ini mengambil kira garis sempadan keseluruhan kepulauan negara itu. Diisytiharkan secara rasmi dalam Deklarasi Juanda pada 12 Disember 1957. Deklarasi itu merupakan deklarasi yang mengubah cara garis pada negara-negara antarabangsa yang dilukis ketika itu. Tindakan ini mendapat tentangan beberapa negara barat termasuk Jepun. Beberapa negara seperti Amerika Syarikat, Britain, Australia, New Zealand dan Perancis termasuklah Jepun telah menghantar bantahan secara rasmi. Bagi pihak Indonesia pula, mereka membahaskan bahawa sebagai sebuah negara kepulauan, garis sempadan yang lebih besar diperlukan bagi membolehkan mereka melindungi negara mereka dari ancaman luar. Berdasarkan kepada garis sempadan baru ini, Kepulauan Natuna yang sebenarnya berada dalam kawasan geografi Malaysia turut sama diisytiharkan sebagai salah satu wilayah di bawah Indonesia. Tekanan antarabangsa nampaknya tidak menghalang Indonesia daripada terus mempertahankan kedudukan mereka. Dan hasilnya pada tahun 1982, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengiktiraf apa yang Indonesia lakukan, dan ini sekaligus membolehkan Kepulauan Natuna dinobatkan secara sah tanpa boleh disangkal lagi sebahagian daripada Indonesia. Tambahan pula, kerajaan Malaysia sendiri tidak pernah melakukan sebarang tuntutan ke atas kepulauan tersebut selepas mencapai kemerdekaan, walaupun berdasarkan rekod sejarah, tuntutan Malaysia sebenarnya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Indonesia. Selain itu, untuk tiba-tiba melakukan tuntutan secara mengejut, sedangkan kerajaan Malaysia sudah pun terbentuk sekian lama, boleh dijadikan asas untuk membatalkan sesebuah tuntutan. Oleh itu, isu Pulau Natuna di antara Malaysia dan Indonesia ini sudah lama dianggap selesai. Sejarah pendudukan Pulau Natuna terletak betul-betul di bahagian tengah Kepulauan Nusantara. Rekod terawal berkenaan kepulauan itu menyatakan tentang sebuah kerajaan yang berasal daripada percampuran kerabat Patani dan Johor Riau, di mana mereka dikatakan mula memerintah kepulauan itu sejak tahun 1597. Menurut sejarah, pemerintah pertama Natuna bernama Datuk Kaya dan berikutan hubungannya dengan kerajaan-kerajaan Melayu di semenanjung Tanah Melayu. Kegiatan ekonomi antara Natuna dengan kerajaan yang ada ketika itu berjalan rancak. Selepas kedatangan penjajah Belanda dan British yang melakukan pelbagai masalah, Kepulauan Natuna ini mula dipecah-pecahkan. Walaupun secara geografinya, kepulauan itu lebih hampir dengan Malaysia berbanding Indonesia, kerajaan Indonesia yang terbentuk lebih awal berjaya mengisytiharkan kepulauan itu milik mereka. Ada juga yang berpendapat kerajaan Malaysia memilih untuk berdiam diri daripada menimbulkan satu lagi perbalahan baru dalam usaha untuk memulihkan hubungan kedua-dua negara. Pada tahun 2018, jumlah populasi Natuna adalah seramai 76,968 orang dengan 85.27% datang daripada keturunan Melayu, 6.34% Jawa, 2.5% Tionghoa dan selebihnya pecahan orang Minangkabau, Batak, Bugis, Banjar dan lain-lain.
manakala 96.82% penduduk Kepulauan Natuna mengamalkan cara hidup Islam dengan hanya 2.8% yang beragama Kristian Katolik, Protestan dan Buddha. Selain itu, pertuturan mereka juga menggunakan bahasa Melayu yang sangat mirip dengan dialek pertuturan orang Terengganu di Malaysia. Ini menunjukkan pengaruh kerajaan Patani yang sangat kuat dalam masyarakat kepulauan tersebut seperti yang tertulis dalam sejarah awal Kepulauan Natuna. Pulau Natuna kaya dengan hasil bumi. Berpusatkan Kota Ranai sebagai ibu negerinya, Kepulauan Natuna terdiri daripada sekitar 154 buah pulau yang terletak di barat laut Pulau Borneo dan 27 daripadanya berpenghuni. Dua pulau terbesar di Kepulauan Natuna adalah Pulau Bungguran dan Pulau Serasan. Disebabkan menjadi salah satu lokasi pertikaian di antara kerajaan Indonesia dan kerajaan China ketika ini, gugusan kepulauan ini diidamkan kerana mempunyai lokasi yang sangat kaya dengan hasil minyak dan gas serta sumber tangkapan laut yang mewah. Salah sebuah telaga minyak telah ditemui di mana ia kini dinamakan sebagai Telaga Minyak Natuna Timur, menempatkan simpanan minyak mentah dianggarkan jutaan tong secara keseluruhannya. Bagi memastikan kedaulatan Indonesia tidak dicabar di kawasan tersebut, kebanyakan peta Indonesia akan melabelkan kawasan lautan yang terletak di utara Natuna sebagai Lautan Natuna. Walaupun begitu, usaha kerajaan Indonesia untuk mendesak PBB mengiktiraf lautan tersebut dengan nama yang telah diberikan itu nampaknya masih belum berhasil. Jadi sehingga hari ini, nama Lautan Natuna itu hanya wujud dalam peta orang Indonesia sahaja, tetapi tidak bagi peta di negara-negara lain di seluruh dunia. Bagaimana Pulau Natuna menjadi milik Indonesia? Indonesia secara rasmi memasukkan Kepulauan Natuna sebagai wilayahnya pada tahun 1956, setahun sebelum Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dan 6 tahun sebelum berlakunya konfrontasi Malaysia dengan Indonesia. Tanah Melayu pada ketika itu masih lagi diperintah British dan belum lagi menjadi sebuah negara berdaulat bagi menuntut ketuanan ke atas Kepulauan Natuna. Walaupun Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 dan menjadi Malaysia pada tahun 1963, konfrontasi Malaysia-Indonesia yang berlaku pada tahun 1962 hingga 1966 berkemungkinan telah mengalih pandangan pemerintah Malaysia pada ketika itu yang lebih menumpukan untuk menamatkan konflik dengan Indonesia. Manakala Indonesia pula memerlukan Kepulauan Natuna supaya garis kepulauan dapat dilukis, menghubungkan pulau-pulau di dalam Indonesia bagi mencipta sebuah lingkungan laut kepulauan bagi memenuhi hasratnya menjadi sebuah negara kepulauan berdasarkan Undang-Undang Laut Antarabangsa. Oleh itu, besar kemungkinan teori untuk menamatkan konfrontasi dan berbaik-baik dengan jiran serumpun, isu tuntutan kedaulatan ke atas Kepulauan Natuna mungkin tidak menjadi keutamaan pemerintah Malaysia pada ketika itu. Sehingga kini, Malaysia mengiktiraf kedudukan Kepulauan Natuna sebagai sebuah wilayah dalam negara Kepulauan Republik Indonesia. Di bawah konsep undang-undang antarabangsa, sesebuah wilayah itu boleh diperolehi oleh sesebuah kerajaan atau kuasa pemerintah melalui 4 cara, iaitu perluasan wilayah melalui cara semula jadi, penyerahan wilayah dan prescription. Prescription merujuk kepada tindakan sebuah negara yang menzahirkan kedaulatan dengan cara mengamalkan penguasaan ke atas wilayah tertentu tanpa dibantah oleh negara-negara lain. Berdasarkan fakta ini, boleh dikatakan bahawa Indonesia telah menguasai Pulau Natuna selama 56 tahun tanpa bantahan dari Malaysia sejak tahun 1956. Oleh yang demikian, adalah sukar untuk bagi Malaysia menuntut hak kedaulatan ke atas Kepulauan Natuna walaupun berdasarkan fakta geografi dan sejarah, Kepulauan Natuna memang mempunyai pertalian yang kuat dengan negeri-negeri di Semenanjung Melayu. Tuntutan kerajaan China terhadap Pulau Natuna. Berdasarkan kepada garis yang dinamakan sebagai Nine Dash Line, kerajaan China pada ketika ini melakukan tuntutan ke atas Kepulauan Natuna. Garis sempadan itu diperkenalkan pada tahun 1947 dan ianya sentiasa dikemaskini berdasarkan kepada takrifan kerajaan China dan kerap kali menjadi punca perbalahan antara China dan negara-negara lain. Dalam satu insiden pada tahun 1993, delegasi dari China dilihat sengaja menggunakan peta yang diubah memasukkan kawasan Kepulauan Natuna dan kawasan sekitarnya sebagai sebahagian daripada wilayah China, iaitu mirip dengan peta asal Nine Dash Line yang diperkenalkan pada tahun 1947. Tindakan itu mendapat reaksi kerajaan Indonesia yang seterusnya meminta penjelasan. Melihat kerajaan China yang berdolak dalih, Indonesia memilih untuk menambah bilangan pesawat penggempur di Natuna serta menambah jumlah populasi di situ. Selain itu, syarikat cari gali gas juga digalakkan untuk melabur dan membuka telaga-telaga minyak serta gas baru di Natuna bagi membolehkan Pulau Natuna dilindungi daripada penguasaan China.
pada tahun 1995. Perbincangan bagi menamatkan krisis itu nampaknya gagal dicapai dan tentera Indonesia juga telah memberikan reaksi negatif terhadap tindakan tarik tali China yang bertindak mencabar kedaulatan Indonesia di kepulauan itu. Selepas kerajaan Suharto dijatuhkan, usaha memperbaiki hubungan Indonesia dengan China khasnya berkaitan dengan isu tersebut diteruskan. Kerjasama dan perjanjian berjaya dicapai di antara kedua-dua negara pada tahun 2005 dan sekaligus berjaya meredakan ketegangan yang berlaku antara kedua-dua negara. Namun begitu, pada tahun 2009, China sekali lagi melakukan tuntutan kepada PBB ke atas beberapa kepulauan yang menjadi rebutan dan ini sebenarnya menunjukkan yang agenda China di Laut China Selatan sebenarnya masih belum selesai. Pada tahun 2021, China mengarahkan Indonesia untuk menghentikan sebarang proses cari gali minyak dan gas asli di wilayah maritim yang kedua-dua negara menganggap sebagai milik mereka. Wow. Kesimpulannya, fakta-fakta sejarah menunjukkan bahawa Kepulauan Natuna mempunyai berkaitan yang lebih jelas dan kokoh dengan negeri-negeri tanah Melayu berbanding kerajaan-kerajaan awal di Kepulauan Indonesia. Walaupun begitu, dengan tiada tuntutan konsisten pernah dilakukan oleh Malaysia, jadi Malaysia secara jelas mengiktiraf Kepulauan Natuna sebagai wilayah berdaulat bagi negara Indonesia. Kedaulatan Indonesia ke atas pulau ini telah mencipta ruang lingkup wilayah Indonesia yang membelah Malaysia pada dua bahagian. Tetapi isu sebenar yang mencabar kedudukan Indonesia adalah tuntutan kepulauan itu oleh kerajaan China dan sehingga kini masih belum selesai dengan jelas. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Oke, itu tadi video penjelasan tentang kepemilikan Pulau Natuna yang dibuat daripada channel APHD ya. Terima kasih Bang, semoga sehat selalu. Terima kasih juga udah meminjamkan videonya. Seperti itulah penjelasannya. Apapun itu, Natuna saat ini masih milik Indonesia ya, dan apapun yang terjadi di sana itu tanggung jawabnya daripada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, notifikasinya, dan yang paling penting lu komen. Ajarin gua gimana baiknya gua membuat video-video reaction. Komen di situ saja aja, tapi masih dalam batas wajar ya. Oke. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.